Dah bersarapan, dah bersenam, dah pergi kerja, dah sampai pejabat, nak kena berhadapan dengan majikan, dengan rakan-rakan sekerja. Sebab tu kena tenangkan hati. Jangan lebih seru daripada kuah. Kenapa itu ya? Itu sebenarnya topik kita pada pagi ni. Lebih sudu dari kuah. Itu yang topik yang sering orang kata agak sensitif. Mungkin akan ada ramai yang terasa. Yang boleh merosakkan hari kita. Kalau pagi-pagi kita mula dengan senyum, bila jumpa seorang ni, dua orang ni, macam terus kata orang, habislah rosak lah kita punya mood hari tu. Selamat pagi kepada Encik Fazul Naim. Pagi. Mood okey hari ni, Encik Fazul? Alhamdulillah, amat ceria. Daripada amat tadi ceria. jumpa senyum lebar ni. Okey, kita nak cerita tentang tabiat lebih sudu daripada kuah. Tapi ada juga yang kata, Encik Fazul, kalau kita tak, minta maaf lah saya kena guna terma kerek tu kan. Kalau kita tak tunjukkan kekuasaan kita, tak tunjuk lebih sudu daripada kuah, orang tak takut. Okey. Menarik bila sebut tentang lebih sudu dari kuah ni, kita ni ingin reset kefahaman. Reset kefahaman. Kenapa? Sebab ada orang berpandangan bila sebut lebih sudu kuah ni orang nampak negatif sahaja. Orang tak melihat dari perspektif yang positif. Sebab apa? Bila sebut tentang lebih sudu dari kuah ni, kita kena melihat dari dua perspektif. Perspektif positif dan perspektif negatifnya. Kenapa? Persoalannya mengapa dan apa? Bagaimana orang mengatakan bahawa terlebih sudu berkuah ini sebagai positif dan kenapa orang mengatakan bahawa terlebih sudu berkuah ini sebagai negatif? Ini benda yang kita kena tengok perspektif yang sebegitu. Bila sebut tentang positifnya, positifnya ada, negatifnya ada. Sebab apa dia sebut tentang tajuk ini, kita melihat pada dua perspektif. Pertama, perspektif orang yang melihat perbuatan. Kedua adalah kepada pelaku perbuatan. Pada orang yang melihat perbuatan, kita kena memegang pada satu prinsip bahawa setiap sesuatu perbuatan itu ada niat yang positif. Itu pada pandangan saya sebagai pengamat NLP. Itu bersangka baik dah. Amat bersangka baik. Sebab apa? Sebagai contohlah, orang kata terlebih sudu kuah ni, kalau kita mengambil satu sejarah silam, contohnya seperti mana cerita tentang Hang Nadim. Pada ketika Todak melanggar Singapura pada ketika itu. Pada ketika itu, Hang Nadim membuat keputusan untuk menyarankan bahawa orang-orang dekat Singapura itu untuk menadahkan betisnya, untuk meletakkan pisang bagi untuk memudahkan Todak itu akan terkena kepada pisang itu dan boleh membunuh Todak itu. Padahal pada ketika itu arahannya berbeza. Tapi pada pandangan saya, kalaulah tidak Hang Nadim melakukan perkara begitu, maka ramai yang akan mati. Ini benda yang kita katakan positifnya di perspektif itu. Perspektif negatifnya pula membawa kepada salah faham. Ini benda yang seperti ini berlaku. Sebab apa? Bila saja kita melihat benda isu ini sebagai negatif, maka kita akan kata ini negatif. Berlaku salah faham itu. Tapi kalau kita melihat bahawa sesuatu perkara itu ada positif dan negatifnya, sesuatu tingkah laku itu ada niat yang positif, pada ketika itu kita akan mengkaji mengapa benda ini berlaku, apakah sebabnya, apakah puncanya sesuatu perkara itu berlaku. Itu perspektif orang yang melihat. Perspektif pelaku pula, dia kena tomak ninah. Istilah tomak ninah, berhenti sekejap sebelum melakukan suatu perkara. Sebab apa? Bila kita nak ke depan, kita tomak ninah dahulu. Sama ada apa yang kita lakukan itu memberikan kesan yang bagaimana? Adakah kesannya itu kesan yang baik atau kesan yang buruk? Sebab apa? Lain-lain orang, lain-lain peta dalam otak dia, lain-lain peta dalam hidupnya. Sebagai contoh, kalau saya letakkan tab iPad atas meja, mungkin saya tanya Cik Puan, ni apa? Mungkin ada Cik Puan kata ini iPad. Kalau orang lain mengatakan ini komputer yang boleh menggunakan jari dan sebagainya, itu perspektif dia. Lain-lain orang, lain-lain petanya. Jadi sebagai orang yang melakukan, kita kena melihat pula perspektif orang itu. Adakah kaedah atau cara kita menyampaikan itu sesuai ke tidak dengan orang yang nak mendengar, orang yang akan orang kata menerima maklumat tersebut. Itu perkara yang kena difikirkan oleh orang yang melakukan. Itu mukadimahnya. Kalau kita lihat ini, kadang-kadang lebih sudu dari kuah ini terjadi dalam institusi, pelbagai institusi, keluarga, pekerjaan dan sebagainya. Jadi adakah mungkin orang kata ini salah satu cara kepada mereka nak tunjuk terror, selalu termanya macam tak apa, bos tak ada, tak boleh macam tu. Jadi macam mana tu? Adakah mereka ni untuk menyerlahkan potensi yang ada dalam diri? Bila sebut tentang ruang, ini benda yang menarik pada ketika sekarang. Sebab banyak ruang ada. Kita ada ruang internet, ruangan Facebook, kita ada ruangan blog, kita ada ruangan Twitter, SMS pun itu ruang yang digunakan sekarang.
dan dulu pada satu masa dahulu ruang-ruang ini tidak ada. Ya. Itu yang pada ketika dahulu kita selalu terdengar cerita bahawa ada setengah pihak dapat surat layang lah apalah disebabkan ruangan tidak ada. Okey, bila sebut tentang ruang, apa yang tuan sebut tadi mengatakan bahawa mungkin ini adalah ruang untuk menunjukkan kekuatan, menunjukkan kekuasaan. Benar, mungkin salah. Itu saya mengatakan benar salah apa? Bila kadang-kala benda ini berlaku tentu ada punca. Sebab apa? Pada ruangan-ruangan ini dikatakan sebagai ruangan-ruangan kebebasan. Pada ruangan-ruangan ini adalah ruangan-ruangan yang mana ini sebagai teritori kepada orang yang menyatakan menggunakan ruangan itu, sebab tidak ada orang yang mengawal. Pada pandangannya ini ruangan untuk diri dia, untuk menyatakan sesuatu. Dan mungkin perkara ini berlaku berpunca kerana pada tempat-tempat yang dia berfungsi, contohnya tempat kerja, dekat rumah tangga, dekat komuniti, dia tidak ada ruangan untuk menyatakan hasrat, menyatakan pandangan. Mungkin disebabkan oleh ketua-ketuanya ataupun pemimpin-pemimpinnya, mungkin orang dalam rumah tangganya tidak memberikan ruang untuk dia bercakap. Jadi apa yang dia gunakan, ruang-ruangan inilah yang menunjukkan orang kata sebagai ruang untuk dia menyatakan hasrat, menyatakan pandangan kepada masyarakat lah. Nak tahu dia bagus ke tidak. Kita ada pemanggil di talian, Rizwan yang ingin berkongsikan pandangan. Hello Rizwan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Pagi, okey. Lebih sudu pada kuah ni. Macam mana Rizwan? Pengalaman ke? Ya, bukan. Saya berbalik ke dalam agama lah. Dalam ini, lah. Kesan dan yang Rizwan, boleh cakap kuat sikit? Tak berapa jelas. Minta dijauhkan dari kaca TV. ya, lebih sudah sebabnya nafsu kita. Nafsu kita tu maknanya yang besar dalam nafsu. Jadi manusia itu kalau nafsu besar maknanya sudu tu dia kuah lah. Jadi senduk dah tu. Okey. Itulah kami. Terima kasih Rizwan. Nafsu bila matlamat dia besar tu, jadi sudu dia jadi senduk dah macam ni. Okey. Menjawab soalan pemanggil sebentar tadi, dia sebut tentang konsep Islam dalam perspektif dari sudut kuah ni, ini yang diwujudkan konsep wasatiyah. Ya. Konsep kesederhanaan. Dalam apa-apa sahaja yang kita lakukan, kita kena bersederhana. Tak kira lah daripada persoalan ibadah sendiri, persoalan komunikasi, persoalan kerja, kita kena melihat perspektif kesederhanaan. Kesederhanaan ini bukanlah menunjukkan bahawa kita ni tak perfect. Itu benda yang orang kata kalau sederhana tu maksudnya tak buat perfect. Mediocre. Buat benda-benda biasa-biasa. Tidak sebegitu. Maksudnya pada keadaan tertentu kita kena melihat bahawa kesederhanaan tu, adakah kesederhanaan itu bersesuaian ataupun tidak dengan situasi. Kadang-kala perspektif orang ini dah sederhana, perspektif orang ini tak sederhana. Sebab apa? Bagi orang yang memang prestasinya tinggi, memang orang yang top performer, pada pandangannya sederhana itu kepada orang yang di bawah, performa di bawah atau prestasi di bawah, mengatakan itu dah berlebih-lebih. Itu pandangan, persepsi. Itu saya katakan bahawa setiap individu ada pandangan masing-masing, setiap individu ada peta masing-masing. Jadi bila begitu, di tingkat kita sebagai orang yang melihat perbuatan dilakukan, bahawa kita kena berlapang dada. Berlapang dada. Sebab itu kita kena bertindak. Sebab dia sebut ini bagaimana nak menangani benda-benda begini. Saya mencadangkan 3 step yang perlu dibuat. Pertama, kita kena menganalisa dulu. Kita kena mengkaji, kita kena melidik apakah sebab perkara-perkara sebegini wujud. Adakah sebab seperti kita tadi, sebabkan ruang dan peluang tidak ada? Adakah sebabkan bahawa memang dia itu ada top performer, mungkin tempatnya tak sesuai kat tempat tu, mungkin patutnya di tempat lain. Sebabkan bahawa dia nak menunjukkan bahawa aku ni boleh buat, aku ni boleh menunjukkan kecemerlangan yang lebih, tapi tempat aku ni tak menyebabkan aku berlaku sebegitu, maka dia menunjukkan bahawa aku kena tunjuk kuasa sedikit. Kemudian pada pandangannya mengatakan bahawa dengan keadaan macam ni barulah orang nampak aku. Itu benda. Maksudnya itu kena menganalisa. Kemudian step yang kedua, kita kena berbincang dengan individu tersebut. Berbincang dengan dia. Apakah penyelesaian? Apakah orang kata titik pertemuan antara kita dengan orang yang sebegitu? Sebab apa? Kita nak memastikan bahawa peta dengan peta kita sama. Barulah boleh ada perbincangan. Itu sebabnya pentingnya pada ketika itu kita kena buat hubungan baik dengan individu tersebut. Dan yang ketiga, pada ketika itu barulah kita mencari penyelesaian. Sebab saja analisa tadi buat, berdasarkan kepada perbincangan tadi buat, kita cari penyelesaian. Dan penyelesaian itu perlulah bersesuaian dengan individu tersebut. Kadang-kadang mungkin pada pandangan kita okey penyelesaian itu, tapi pada pandangan
sebenarnya tidak. Jadi dalam hal itu apa perlu buat bahawa pada ketika penyelesaian dibuat, maka kedua-duanya kena berada pada gelombang yang sama. Okey, tadi Cik Fazrul cakap kita kena tahu kenapa ia terjadi, apa yang membuatkan ia terjadi dan bagaimana dari dua-dua pihak. Tapi ada juga yang berpandangan orang yang lebih sudu daripada kuah ni kadang-kadang demandnya lebih sebab ikutkan balik pengalaman dia membesar macam tak cukup perhatian, tak cukup kasih sayang. Sebab tu bila dia membesar dan dapat platform untuk menyuarakan pendapat ni, dia macam hilang punca sikit. Saya bersetuju dengan Cik Puan sebab ni. Isunya benda ni mungkin berlaku sejak adalah pengalaman-pengalaman silap. Ini berdasarkan kajian ahli psikologi katakan bahawa apa sahaja peta yang wujud pada ketika ini adalah hasil daripada proses pembesaran. Proses pembesaran. Pada ketika 0 hingga 7 tahun, kita punya minda pada ketika itu tidak ada apa yang dipanggil sebagai critical faculty ataupun halangan-halangan tertentu. Pada ketika itu, apa-apa sahaja yang diberi. Sebab itu pada ketika kita kecil ni, kita mudah faham, kita mudah menerima pandangan, kita lebih berani. Orang suruh nyanyi, semua angkat tangan nak nyanyi. Sebab pada ketika itu tidak ada persepsi, tidak ada halangan-halangan tertentu. Tapi pada usia 7 tahun, pada ketika itu halangan mula terbentuk di minda kita. Dan pada ketika itu halangan itu makin lama makin membesar, makin lama makin membesar sehingga pada usia sekarang. Sehingga pada usia sekarang. Jadi bila sebut tadi bahawa ini disebabkan proses-proses yang silam, ya itu mungkin berlaku. Sebabkan bahawa mungkin daripada proses pendidikan, proses pembelajaran, mungkin peristiwa-peristiwa tertentu yang membentuk individu ini. Itu yang menyebabkan individu ini jadi yang sebegini. Hatta sebenarnya kalau kita melihat dari perspektif positifnya, sebenarnya ada setengah individu yang dulu mungkin ceritanya cerita sedih, tapi disebabkan pemberontakan itulah yang menyebabkan dia jadi orang berjaya pada ketika ini. Ada pula individu-individu sebegini pada ketika zaman kecilnya cerita sedih, sekarang makin sedih. Ada pula pada ketika dia kecil cerita gembira, sekarang cerita sedih. Itu maksudnya itu bergantung kepada bagaimana dia nak menterjemahkan peristiwa-peristiwa silam kepada peta pada masa sekarang. Itu benda yang kita melihat bahawa ada setengah individu yang mana mendapat pelajaran yang cukup baik. Top 9A pada ketika sekarang ni dah SPM kan, baru saja SPM 9A. Tapi pada zaman pekerjaan dia orang biasa-biasa. Tapi pada ketika dahulu dia pada zaman pembelajarannya itu paling hebat. Tak hebat, maksudnya pada pembelajaran itu fail. Tapi sekarang sudah jadi usahawan berjaya. Ini benda yang kita melihat bahawa sebenarnya peta masing-masing. Lain orang, lain dengan tools yang sama, dengan alat yang sama, jadi benda lain. Itu semua diri sendiri. Jadi bagaimana kalau ada seorang ini yang pada pandangan orang ramai dia negatif. Tapi bagi dia kata dia seorang yang positif. Jadi macam mana kepada mereka di sekeliling ni untuk menyampaikan yang secara keseluruhannya kamu dilihat sebagai seorang yang negatif. Macam mana kita nak tahu kita ada perangai lebih sudu daripada kuah tu? Alright. Ini benda yang dalam ni. Dia individu ni ada banyak profil. Ada banyak profilnya. Kalau macam kami sebagai pengamal NLP, apa yang kita buat, kita akan mengkaji sebenarnya apa profil individu tersebut. Sebab apa? Bila saja kita ingin menegur, ingin memberikan pandangan, ingin memberikan komen kepada individu-individu tertentu, pandangan tersebut kita kena bagi pada perspektif yang individu tersebut boleh terima. Sebab tu dalam kajian yang dibuat bahawa tidak wujud apa yang dikatakan sebagai resistant customer ataupun pelanggan prospek yang mana degil, tidak ada. Tapi yang wujudnya adalah inflexible communicator. Tidak ada komunikator yang fleksibel. Jadi untuk menangani individu sebegini, kita sebagai orang yang berkomunikasi dengan dia kena jadi komunikator yang fleksibel. Untuk memberikan kepercayaan, untuk mengubah kepercayaan, mengubah behavior, mengubah tingkah laku itu, kita kena berfleksibel, kena menjadi anjal untuk memastikan individu lebih faham. Dalam kes sebegitu, saya melihat bahawa semua orang boleh berubah sebab semua orang ada sumber dalam diri dia untuk berubah. Tapi apakah Swiss? Kat mana Swiss? Apa hot buttonnya? Swiss reset. Swissnya untuk mengubah individu ini. Itu yang penting sebagai kena cari tu. Dalam dunia hiburan yang selalu kita baca di akhbar dan juga laman web, ada juga yang komplain dekat Twitter sebagainya, PR artisnya lebih minta banyak barang daripada artisnya. Ini ada bagi pihak PR kata saya kena jaga artis saya supaya prestige status yang berjaga. Tapi ada juga yang mengatakan ini bakal membunuh karier artis tersebut sebab
sebab orang-orang keliling yang menjatuhkan, yang tidak memberikan perkembangan lah, sebab susah sangat, banyak sangat syarat, itu tak boleh, dia tak boleh kan. Jadi dalam situasi macam ni, macam mana kita nak mengimbangi keadaan tu? Okey. Tetap sama daripada perspektif orang yang melihat dan perspektif orang yang melakukan. Perspektif orang melihat adalah perspektif yang mana kadang-kadang orang yang banyak komen ni adalah kerana orang-orang itu mungkin ada peristiwa-peristiwa tertentu yang menimbulkan persepsi negatif kepada orang yang melakukan. Bukan dengan artis tu, dengan artis lain lah. Dengan artis lain mungkin benda tu. Jadi dia mengatakan, dia menjadikan semua orang sama. Bahawa PR semua sama. Orang PR memang berlebih-lebih. Itu pandangannya. Sebab dia ada persepsi bahawa bila kerja PR tentu nak lebih-lebih. Itu persepsi orang yang melihat. Jadi dalam itu sebab tu saya kata kena tomak ninah tu. Tomak ninah itu dalam memberikan pandangan, memberikan persepsi bahawa kadang-kadang kita ni kena tomak ninah, betul ke benda ni berlaku, ataupun ada punca-punca tertentu. Dan satu benda yang kita kena melihat dari perspektif bahawa pelaku dan tingkah laku kena diasingkan. Sebab apa? Kalaulah kita meletakkan pelaku dengan tingkah laku itu benda sama, kalaulah tingkah lakunya tak senonoh, tingkah laku yang tak suka, maka kita tak suka pada orangnya. Tapi kalau kita mengasingkan pelaku dengan tingkah laku yang kita tak suka tingkah lakunya, tapi orangnya kita kena terima. Macam mana kita nak asingkan? Kerana itu imej yang dibawa, jadi agak-agak sukar untuk mengasingkan. Itu benda yang memang sukar untuk dilakukan. Sebabnya tapi boleh dilakukan. Adalah insan yang ada perasaan. Insan yang ada perasaan. Sebab tu pada pandangan saya, dari satu sudut memang susah untuk kita mengasingkan, sebab dua-duanya berada dalam badan yang sama. Berada dalam badan yang sama. Jadi dalam sebab itu apa yang kita nampak tetap katakan bahawa kena tomak ninah. Maksudnya kena tengok tu. Dan satu perkaranya, mungkin ada perkara-perkara tertentu yang mana kita tak nampak. Mungkin ada sebab tertentu, seperti contoh tadi kata sebab PR. Mungkin kerja dia memang memerlukan orang kata dia punya gelagat kena sebegitu, barulah nampak heboh sikit. Mungkin artis ni tak ke mana-mana. Kalau artis ni tak tunjuk kehebatan, aku kan tunjuklah bahawa artis aku ni hebat. Bagi pihak ni. Kita ada dua pemanggil pagi ni yang ingin bercerita tentang apa yang kita sembangkan pagi ni. Hello. Assalamualaikum Cik Ramli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Ramli daripada Ipoh ni. Apa cerita Cik Ramli? Saya nak bagi sikit pandangan. Silakan. Berkaitan lebih sudu daripada kuah ni. Bagi pandangan saya lah, lebih sudu daripada kuah ni bagi kita nak cakap dengan orang yang pakar, orang yang pandai, dan orang yang pandai tu tak mau terima pendapat kita. Itu yang dia kata lebih sudu daripada kuah. Seperti mengajar dia bercakap, sedangkan kita tak dikenali, dia dikenali. Kita cuma nak bercakap, cuba nak menyampaikan, tapi dia rasa kita ni kecil, tak setaraf dengan dia. Maka itulah yang saya maksudkan. Terima kasih. Okey. Kita ada panggil lagi, Talian? Okey. Terima kasih Cik Ramli. Ini bila berhadapan dengan orang yang dah ada nama. Yang lebih tinggi kedudukannya. Yang yelah bila dah ada nama dan dah dikenali dan berilmu, jadi mungkin ada sedikit jurang. Mengatakan jurangnya ada. Satu persoalan, mungkin sebab saya tak sempat sembang dengan Cik Ramli tu kan. Persoalan jurang yang wujud tu, adakah persepsi itu persepsi kita atau persepsi orang itu? Ini benda yang kita kena melihat perspektif kita. Kadang-kadang kita jumpa menteri, saya rasa Cik Puan dengan tuan-tuan dan puan pun pada kerja bersiaran, bila jumpa menteri kata, oh ini menteri, aku kena bercakap begini. Itu persepsi. Padahal orang yang menjadi menteri pun tak merasakan begitu. Atau macam saya sendiri pun, saya ada dia kerja di bawah saya pun kadang-kadang mengatakan bahawa ada kawan-kawan yang dia jumpa pernah bersembang dengan saya, engkau pernah jumpa Encik Fauzul lah. Aku kat pejabat tu pun nak bercakap dengan dia tu pun susah. Engkau boleh cakap, hebat engkau. Itu persepsi. Itu persepsi. Jadi dalam hal ini, pada pandangan saya, lebih tinggi status orang itu sebenarnya lebih terbuka dia nak menerima pandangan. Pada pandangan saya. Tentu sebagai contoh macam kita punya PM, Perdana Menteri kita, kita punya menteri-menteri kita, kebanyakannya adalah orang yang amat terbuka untuk menerima pandangan. Sebab tu mereka ada ruangan Twitter. Sampai sehingga sekarang dah ada 500,000 ke 1 juta. Kalau mereka tak terbuka untuk menerima pandangan, maka mereka takkan memberikan ruangan-ruangan itu
untuk menerima pandangan. Hantar sekarang ni saya akan percaya di kalangan orang-orang yang mana pakar, kumpulan-kumpulan yang mana yang tinggi ini, ada ruangan-ruangan yang kita boleh gunakan untuk memberikan pandangan. Dia ada blog, dia ada laman web, dia ada talian-talian peribadi. Pada pandangan saya, ada orang yang mengatakan itu kadang-kadang adalah persepsi dia kepada orang itu sebelum orang nak bertemu orang itu. So pada ketika itu jadi isu yang bangkit. Itu bila bercakap dengan pemimpin, kalau dilihat secara domestik sekali, hubungan suami isteri dan dicampur dengan ibu bapa mertua. Suami yang bos atas tu pula yang lagi banyak cerita daripada yang suami tu. Ini situasi sensitif ni Cik Fazul. Jadi macam mana kalau dia banyak ibu bapa mertua tu, malangnya lah lebih sudu daripada kuah daripada suami sendiri. Okey. Bila sebut tentang ibu mertua, mereka ada sejarah mereka. Dia begini, saya ada pengalaman itu kerana saya tinggal bersama keluarga. Isteri saya terpaksa tinggal bersama keluarga saya. Yang mana dia berada tinggal bersama dengan mertua dia. Sudah tentu benda tu berlaku. Pada ketika tertentu ialah pandangan-pandangan kita sebagai anak ni kadang-kadang masa bawa, alah engkau banding dengan aku lebih dulu makan garam. Aku lebih dulu makan ajinomoto. Jadi pada pandangannya dia dah betul. Ini dia dah betul pada pandangan dia. Jadi situ fungsi fungsi anak. Fungsi anak, dan pada ketika itu bagaimana kita nak menangani kedua pihak, maksudnya orang luar yang mana mengatakan bahawa persepsi ibunya begitu, dan bagaimana nak menangani si pasangan hidupnya. Itu satu perkara. Jadi so kena fleksibel. Dan pada pandangan saya, orang yang melihat kat luar tak tahu apa berlaku dalam rumah tangga. Kadang-kadang mungkin dalam rumah tangganya, dalam rumah mertua itu ada benda-benda tertentu yang memang tak diceritakan pada luar. Jadi dalam hal itu kita sebagai orang yang melihat tidak boleh membuat sangkaan. Tu lebih kuah tu mertuanya menunjukkan benda ni. Bagi saya, kita ni kena berlapang dada. Kita pun ada kita punya kehidupan. Orang itu pun ada kehidupan dia. Jadi secara asasnya semua ada sejarah sendiri. Yes, betul. Jangan ada positif dan negatifnya. Betul. Jadi jangan kata itulah fikirkan letakkan diri kita dalam situasi dua-dua orang, pelaku dan juga yang penerima. Betul. Baru kita akan lebih memahaminya. Terima kasih Cik Fazul. Jadi bagi yang bersengketa, jangan panjang-panjang cerita. Minta maaf. Cepat berdamai segera. Dan itu adalah sebab kita sembangkan untuk lebih seru daripada kuah, dan juga saranan kepada PR sederhana dalam segala hal. Baik, wasatiyah dan Tomak Nina, dua perkataan penting hari ini.